Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan semua? Okey, dalam video ini kita nak kita nak belajar tentang persoalan apa yang dinamakan sebagai POS. POS ni tuan-tuan dan puan-puan yang dikenali sebagai Proclamation of Sales. Itu dalam bahasa Inggeris lah. Dalam bahasa Melayunya iaitu pengisytiharan jualan. Proclamation of Sales atau pengisytiharan jualan ni dia berkait rapat dengan lelongan hartanah. Maksudnya satu-satu hartanah yang dijalankan secara lelongan, maka seorang pelelong akan menyediakan satu dokumen yang dikenali sebagai POS. Okey, jadi tuan-tuan dan puan yang berminat untuk membida hartanah dalam cara lelongan, maka tuan-tuan dan puan akan dapatkan daripada pelelong satu dokumen yang dikenali sebagai POS. Okey, apa itu POS tuan-tuan dan puan? Kita lihat sekarang. Okey, POS ni basically dia adalah menceritakan tentang perihal lelongan. Di mana lelongan dijalankan, pukul berapa, siapa pemegang gadaian, itu semua dalam POS tersebutlah perihal lelongan. Yang kedua, dia penting untuk kita lihat dan faham iaitu kita sedang melihat hartanah yang betul. Yang dimaksudkan ialah perihal hartanah tersebut. Apa alamatnya, saiznya berapa, pejabat tanah mana, dokumen hak milik tersebut berada supaya kita boleh buat carian. Apa lagi maklumat lain, apa jenis pegangan hartanah, freehold ke leasehold, itu semua ada dalam perihal hartanah yang dilelong. Yang ketiga, dia disediakan oleh seorang pelelong. Jadi apa maksud daripada poin yang ketiga ini? Jadi sekiranya tuan-tuan dan puan berminat untuk membida satu-satu hartanah lelong, itu penting, boleh dikatakan wajib. Sebelum masuk membida tersebut, tuan-tuan dan puan perlu dapatkan dokumen ini. Dokumen apa? Dokumen Proclamation of Sales tu, iaitu pengisytiharan jualan daripada seorang pelelong. Juga boleh dapatkan daripada pelelong ataupun website. Website contohnya macam Lelong Tips, contohnya macam Ehsan Auctioneers, macam-macam website lagi lah yang menyediakan POS bagi hartanah yang kita berminat untuk bidder tersebut, kan? Auction data, macam-macam lagi lah. So dekat situ dia ada maklumat pelelong, so kita boleh dapatkan daripada pelelong tersebut. Sebagai seorang pelelong, macam saya sendiri pun, apabila saya lihat ramai orang minta POS dengan saya jadi excited lah, because kebarangkalian untuk sukses lelongan tu jadi tinggi bila ramai orang bertanya, ramai orang nak bidder. Jadi insyaAllah kita boleh jalankan tugas dengan baik, boleh membida hartanah tersebut. Okey, contohnya begini. Ini contoh satu POS yang mana pada atas sekali tuan-tuan dan puan dia akan ceritakan tentang maklumat bank dan juga pemilik. Dalam erti kata lain, siapakah penggadai dan siapa pemegang gadaian tersebut. Maksudnya institusi kewangan itulah, bank, LPPSA dan sebagainya. Yang kedua, perihal lelongan. Kan dekat mana tempat lelongan dijalankan, tarikh berapa hari bulan, pukul berapa kena ada dah. Dan juga penting dekat sini tuan-tuan dan puan, kita kena tahu pukul berapa last waktu untuk submit bank draft masing-masing. Kerana ada kes yang berlaku, contohnya lelongan saya sendiri, pernah berlaku satu kes tu, ada orang ni betul-betul excited, teruja betul dia nak membida satu hartanah tu kan. So dia datang 9.35, sedangkan dalam POS dah menyatakan waktu terakhir untuk submit bank draft sebagai melayakkan sebagai pembida adalah pada jam 9.30. Bila dia datang pada 9.35, mahkamah tidak benarkan untuk dia masuk. Jadi frustlah dia. Jadi nasihat saya di sini tuan-tuan dan puan, kalau betul tuan-tuan dan puan berminat untuk membida satu hartanah tersebut, buat bank draft sehari sebelum. Sekurang-kurangnya sehari sebelum. Jadi tidaklah pagi tersebut baru nak beratur dekat bank, baru nak buat bank draft, baru nak pergi kepada tempat lelongan. Sudah tentu tak sempat dalam jam 9.30 pagi tersebut. Okey, yang ketiga menceritakan perihal hartanah. Tuan-tuan dan puan, kita boleh tengok dekat situ iaitu jenis hak milik, nombor lot, kemudian kategori kegunaan tanah, kemudian dari segi pegangan hartanah, kan dia freehold ke leasehold dan sebagainya. Kemudian saiz hartanah tersebut semuanya dalam maklumat ini. So dekat situ juga akan menyatakan alamat penuh hartanah tersebut. Dan yang seterusnya kita akan lihat dekat situ dinyatakan secara jelas berapakah harga rizab yang ditawarkan. Berapakah harga rizab yang nak jual lelongan tersebut kan? Berapa harga rizab ditawarkan? Kerana apa? Menjadi panduan pada kita berapa bank draft yang kita nak sediakan. Kerana syarat sah untuk melayakkan tuan-tuan dan puan nak membida satu hartanah lelong, mesti sediakan 10% daripada harga rizabnya. Dan terakhir sekali, ni baru muka surat depan tuan-tuan dan puan dalam POS tersebut. Muka surat seterusnya ada syarat jualan dan sebagainya. Tapi dalam video ini saya nak ceritakan dahulu asas dalam POS tersebut. Dan terakhir sekali dalam muka surat POS tersebut juga ada maklumat tentang siapa peguam dan juga pelelong yang akan menjalankan lelongan tersebut.
Jadi memudahkan kepada tuan-tuan dan puan untuk mendapatkan di mana POS boleh dapatkan satu salinan POS tersebut daripada pelelong yang menjalankan lelongan tersebut. Okey. So alhamdulillah, diharapkan sedikit panduan tadi menjadikan tuan-tuan dan puan faham apa itu Proclamation of Sales atau dikenali sebagai pengisytiharan jualan. So terima kasih banyak tuan-tuan dan puan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.